Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Uday Kasim selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama untuk salat Jumaat ini. Jadi saya mohon yang ada di luar tu masuk ke dalam. Kalau di kosong depan tu tolong penuhkan sawak hadapan supaya yang di belakang boleh masuk, kerana keadaan cuaca tidak mengizinkan hujan di luar tu. Yang pertama, program Surah An-Nur. InsyaAllah sempena awal Muharram, hari Selasa malam Rabu, pihak surau akan mengadakan program ceramah sempena tahun Mahal Hijrah. Saya bagi pihak pengurusan mengucapkan menjemput tuan-tuan saya sekeluarga untuk hadir bersama-sama pada malam itu, pada hari Selasa malam Rabu bersama keluarga. InsyaAllah kita sediakan jamuan makan untuk malam itu. Yang kedua, program untuk hari pertama awal Muharram, iaitu hari Rabu, untuk khusus pengurusan jenazah. Dan juga pada 15 hari bulan, untuk makluman tuan-tuan, kita ada program ta'zim salat bagi muslimah di sore ini, insyaAllah. Jadi bagi program-program ini saya menjemput tuan-tuan serta keluarga datang bersama-sama, kita meraihkan tahun baru Hijrah dengan azam baru, insyaAllah. Sekian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في قرآنه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dengan melaksanakan segala titah perintah Allah dan suruhannya, serta sama-sama kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Khutbah hari ini adalah khutbah yang sangat penting untuk kita dengar dan kita fahami serta kita hadamkan. Oleh itu, mimbar menasihatkan kepada tuan-tuan, mana yang sedang tidur diharap bangun, mana yang sedang bermain handphone diharap matikan handphonenya, mana yang sedang bercakap, hentikan percakapan anda dan tumpukan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan, kerana di dalamnya ada nasihat yang sangat penting untuk kita semua. Khutbah pada hari ini tajuknya ialah dadah dijauhi, keluarga dirahmati, negara harmoni. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, isu dadah merupakan isu yang serius dalam negara kita, kerana impaknya bukan sahaja kepada individu, malah mampu memusnahkan sesebuah keluarga, memusnahkan dan mengganggu keharmonian masyarakat dan melumpuhkan negara. Lantaran itu, dadah telah diisytiharkan sebagai musuh utama negara sejak tahun 1983 lagi. Ini kerana penyeludupan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah memberi ancaman besar kepada sistem sosial, ekonomi dan keselamatan negara. Oleh itu, kita semua perlu berganding bahu, kita perlu bersepakat untuk memerangi dadah ini hingga ke akar umbinya. Sesungguhnya penyalahgunaan dadah adalah dilarang dari segi syarak dan undang-undang negara. Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, yakni MKI, yang bersidang pada tahun 1981 dan 2006 telah memutuskan bahawa penyalahgunaan dadah dan semua aktiviti yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah
seperti menanam, memproses, memiliki, menjual, mengedar, membeli atau membenarkan permis digunakan untuk bersubahat dengan penggunaannya, semuanya itu adalah diharamkan. Pengharaman ini kerana ia boleh mendatangkan mafsadah yang lebih besar dan pelbagai kemudaratan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, masyarakat dan negara, seperti menipu, menzalimi, memaki hamun, mencederakan, bahkan ada yang sanggup membunuh kerana dadah. Pengharaman ini juga untuk menjaga akal, yakni hifzul akli, dan menutup jalan-jalan kemusnahan, yakni sadduz zara'i, yang boleh menyebabkan kerosakan diri, kehancuran keluarga dan kemusnahan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat 195 yang dibacakan oleh khatib di awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan dengan tangan kamu sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang berbuat baik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, realitinya hari ini jumlah individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah semakin meningkat. Agensi anti dadah kebangsaan, yakni AADK, melaporkan bahawa sehingga September 2022 jumlah penagih dadah adalah sebanyak 129,092 orang. Dari jumlah ini 83.4% atau 107,633 orang adalah beragama Islam. Laporan sebuah akhbar bertarikh 31 Mei 2023 ada menyebut bahawa masalah penggunaan dadah dalam kalangan belia berusia 19 hingga 39 tahun sangat membimbangkan kita apabila direkodkan sebanyak 500,000 individu terpalit dengan barang haram ini sejak 5 tahun yang lalu. Manakala kajian Institut Keselamatan Awam KDN bersama UTM pada tahun 2023 pula mendapati dalam tempoh akan datang bahawa negara akan merekodkan 2.5 juta penagih dengan purata penggunaan 319,400 kilogram dadah yang dianggarkan bernilai 16 bilion. Lebih parah lagi, laporan satu akhbar pada 10 Julai 2023, dadah sekarang dijual semurah RM18 menerusi laman web yang gelap. Muslimin sekalian, marilah kita renungkan bersama, apakah yang akan berlaku sekiranya jumlah ini semakin bertambah. Isu yang lebih serius apabila anak-anak terbiar dan terlibat dengan penagihan menyebabkan keluarga terancam dan masyarakat berantakan. Peningkatan jumlah penagih dadah ini amat membimbangkan, yang boleh merosakkan generasi masa depan. Ibu bapa dan anak-anak yang terlibat dengan masalah penagihan dadah akan senantiasa mengalami tekanan emosi seperti rendah diri, kemurungan, dan berasa diri disisihkan. Kesan buruk daripada penagihan ini turut menyuburkan kes-kes jenayah pembunuhan. Sebagai contoh, pada tarikh 16 Januari 2022, kita dikejutkan peristiwa
Seorang ibu telah dipenggal kepalanya oleh anaknya sendiri yang disahkan positif dadah. Inilah antara kesan buruk akibat penyalahgunaan dadah. Pembunuhan yang berlaku menandakan suasana kehidupan masyarakat tidak sejahtera dan menakutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan akan terjadi salah satu keadaan di akhir zaman, yaitu berlaku pembunuhan yang mengerikan dan amat berleluasa, yang diperingatkan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yataqarabuz zaman wa yanqusul amalu wa yulqal suhu wa tadhharul fitanu wa yakthurul alharj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qal al-qatlul qatl. Yang bermaksud masa berlalu pantas, kurangnya amalan soleh, dicampakkan sifat bakhil ke dalam hati, keluarlah fitnah di sana sini, lalu berlaku banyaknya al-harju. Sahabat bertanya, apakah itu al-harju ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, dahsyatnya pembunuhan dan banyaknya pembunuhan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, pihak AADK senantiasa berusaha dan tidak berputus asa untuk melaksanakan pencegahan, penguatkuasaan dan merawat pulih individu penagih walaupun sudah hampir 40 tahun lamanya. Usaha-usaha ini tidak boleh dilaksanakan sendirian. Semua pihak mesti memainkan peranan dengan ikhlas dan bertanggungjawab dalam memastikan masyarakat kita bebas dari dadah. Bantulah individu yang terlibat dengan memberi sokongan moral agar mereka segera mendapatkan rawatan dan pemulihan. Kita perlu menerima dan jangan sekali-kali menyisihkan mereka yang telah pulih, kerana mereka juga mampu memberikan sumbangan kepada masyarakat. Ibu bapa perlu lebih serius dalam mendidik anak dengan menekankan kepada nilai keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah memantau aktiviti anak-anak, di samping memohon rahmat dan taufik dari Allah agar anak-anak tidak terbabit dengan apa sahaja yang menjerumus kepada ketagihan dadah. Penghayatan nilai agama dalam keluarga perlu diutamakan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak Islam di dalam kehidupan seharian mereka. Allah mengurniakan kebaikan dan kesejahteraan kepada ibu bapa yang berjaya menjaga anak-anak dengan amalan-amalan Islam dan terselamat dari ketagihan dadah. Kebaikan dan kesejahteraan ini adalah rahmat Allah, bukan sahaja di dunia beroleh keluarga bahagia, malah di akhirat nanti ibu bapa dan anak-anak akan dihimpunkan bersama untuk menikmati keseronokan dalam surga, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan dalam surah At-Tur ayat 26 dan 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna kunna qabla fi ahlina musfiqin famannallahu alaina wa samum. Sadaqallahul azim. Mereka berkata, yakni keluarga yang bahagia dalam surga, sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami selalu merasa takut daripada berlaku derhaka kepada Allah. Maka Allah mengurniakan kami rahmat dan taufiknya serta memelihara kami dari azab neraka.
Muslimin yang berbahagia, antara pengajaran daripada khutbah ini yang boleh dijadikan pedoman dalam hidup kita adalah yang pertama, umat Islam perlulah sedar bahawa apa sahaja aktiviti penyalahgunaan dadah adalah diharamkan dalam Islam, kerana ia membawa kepada kemudaratan diri di dunia dan kemudaratan diri di akhirat dengan mendapat azab dari Allah. Yang kedua, umat Islam hendaklah beriman dan berakhlak mulia, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat dan taufiknya supaya terhindar daripada terjebak daripada ketagihan dadah. Dan yang ketiga, pemimpin, anggota masyarakat dan ibu bapa akan dipersoalkan di akhirat kelak jika membiarkan rakyat dan anak-anak terdedah kepada kebinasaan dan kemusnahan dalam hidup ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, peliharalah keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras lagi kasar layanannya. Mereka tidak pernah mendurhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita melakukan ketaatan kepadanya, dan sama-sama kita menjauhkan diri daripada segala perbuatan yang keji dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadi al hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi 'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikina Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wa taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni al-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta kepada tabung infak jariah umat Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Darul Ihsan. Jadikanlah kami ya Allah antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami ya Allah agar kami dapat menjauhi segala perbuatan khianah, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri kami dan negara kami ya Allah daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah ya Allah tanggungjawab memimpin negara kami ini kepada hamba-hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat-Mu. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor ini rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah ini. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim